Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Rosli bin Awang Besar, Tuan Pengetua SMK Merapoh, Encik Murugan, anak lelaki Penapen, Pengetua SMK Benta, yang dihormati Cikgu Baizura binti Azman, Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Merapoh, Puan Aziati binti Yusof, Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Benta, yang diraikan tetamu jemputan kita pada petang ini iaitu Cik Nur Izzati dan Cik Nur Syamira. Seterusnya barisan guru-guru SMK Merapoh dan SMK Benta serta semua calon SPM 2021 SMK Merapoh dan SMK Benta. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam program perkongsian motivasi dan kecemerlangan kerjaya bersama alumni SMK Merapoh bagi tahun 2021. Jadi bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Encik Ahmad Anizul. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersyukur kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dalam program motivasi pada petang ini. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya pada petang ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi keredaan-Mu dalam seluruh hidup kami. Ya Allah, bagi-Mu segala puji dan puja. Kurniakanlah kami lisan yang lembut, basah, mengingati dan menyebut nama-Mu. Hati yang penuh segar bersyukur di atas segala nikmat-Mu. Serta badan yang ringan, menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu. Ya Allah, Ya Mujibas Sailin, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan program ini akan menjadikan murid-murid kami murid yang cemerlang, disegani dan dihormati. Seterusnya menjadikan sekolah ini sekolah yang cemerlang serta dapat melahirkan murid-murid yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha Bijaksana, jadikanlah murid-murid yang hadir dalam program motivasi pada petang ini sebagai murid-murid yang bersyukur, murid-murid yang akan sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik maupun keterampilan peribadi yang luhur. Malah kami mohon daripada-Mu, Ya Allah, dengan penuh ketaakulan agar majlis ini akan menjadi pemacu dan sumber inspirasi kepada murid-murid untuk mengembeling tenaga ke arah mencapai kecemerlangan. Ya Munzilar Rahmah, Ya Fatihal Barakah, kembangkanlah lembayung dan gelombang rahmat-Mu kepada kami, ibu bapa kami, guru-guru kami yang mendidik kami di sekolah. Perbaikilah segala kesilapan kami, jernihkanlah hubungan antara kami, jinakkanlah dan lembutkanlah hati-hati kami, dan tunjukkanlah kami jalan yang membawa keselamatan dan keharmonian dalam menyelesaikan masalah yang timbul di kalangan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Ahmad Anizul di atas bacaan doa itu tadi. Jadi untuk makluman semua hadirin dan hadirat sekalian, program kita yang diberi nama Perkongsian Motivasi dan Kecemerlangan Kerjaya bersama alumni SMK Merapoh ini adalah bertujuan untuk memberi semangat dan kekuatan mental dan juga emosi kepada para pelajar dalam menghadapi SPM 2021.
Seterusnya, majlis kita dengan penuh ta'zimnya untuk menjemput dan mempersilakan Tuan Haji Muhammad Rosli bin Awang Besar, Tuan Pengetua SMK Merapoh untuk menyampaikan ucapan perasmian program kita pada hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani wa qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam. Yang dikasihi dan dihormati pengacara majlis pada petang ini, Cikgu Muhammad Rozaidi bin Nurdin, Guru Sekolah Menengah Merapoh. Yang dihormati sahabat saya Encik Murugan, anak lelaki Panapan, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Bentong. Yang disanjungi dan dihargai unit bimbingan dan kaunseling Sekolah Menengah Merapoh dengan kerjasama unit bimbingan dan kaunseling Sekolah Menengah Bentong, Cikgu Nur Baizura binti Azman, dan juga guru kaunselor Sekolah Menengah Merapoh, dan juga Puan Nur Azianti binti Yusuf, guru kaunseling Sekolah Menengah Bentong. Yang dihormati guru-guru penolong kanan Sekolah Menengah Bentong, Sekolah Menengah Merapoh dan Sekolah Menengah Bentong, guru-guru kanan mata pelajaran Sekolah Menengah Merapoh dan Sekolah Menengah Bentong. Terima kasih kepada Encik Ahmad Anizu bin Ibrahim, orang kuat dalam mengendalikan program pada petang ini juga selaku pembaca doa pada petang ini. Yang saya raikan ananda saya Nur Izzati Cik Nur Izzati binti Abdul Fattah dari UPSI yang sudi untuk berkongsi ilmu dan bersilaturahim dengan kami anak-anak Sekolah Menengah Merapoh pada petang ini, dan juga yang dikasihi Cik Nur Samira Alia binti Abdul Hamid juga dari UUM, merupakan calon bimbingan dan kaunseling UUM. InsyaAllah semoga Allah mempermudahkan bidang pengajian anak-anak saya yang berdua ini. Merupakan alumni Sekolah Menengah Merapoh, dan selamat. Saya amat berterima kasih kerana sudi untuk memberi motivasi dan perkongsian ilmu ini kepada anak-anak Sekolah Menengah Merapoh. Jadi tidak ketinggalan kepada semua guru-guru, semua warga Merapoh, semua guru-guru dan semua warga Sekolah Menengah Bentong, dan semua anak-anak Sekolah Menengah Merapoh dan Sekolah Menengah Bentong. Merupakan program yang dirongkali twin sekolah yang kita adakan dalam pandemik COVID-19 ini. Namun saya yakin dan percaya unit bimbingan kaunseling Sekolah Menengah Merapoh dan Sekolah Menengah Bentong tidak pernah kalah sehingga berhenti mencuba, insya-Allah. Terima kasih kepada Cikgu Nur Baizura dan Cikgu Nur Azianti Sekolah Menengah Bentong yang kerana telah melangkau beberapa program demi untuk anak-anak SPM pada tahun ini. Anak saya yang saya kasihi sekalian, antara lain objektif program pada petang ini ialah memberi semangat dan kekuatan mental dan emosi pelajar dalam menghadapi SPM. Juga untuk mencetuskan kesedaran dalam kalangan pelajar tentang peranan dan tanggungjawab anak-anak sebagai pelajar. Dan saya yakin dan percaya anak-anak Sekolah Menengah Merapoh dan Sekolah Menengah Bentong sama ada sedang berjuang dalam pentaksiran pertengahan tahun ataupun sudah lepas menghadapi pentaksiran pertengahan tahun, namun perjuangan kita masih belum selesai untuk merobek dan melangkau kejayaan SPM
pada 2021. Alhamdulillah untuk sekolah menengah berapuh, SPM 2020 kita telah berjaya menaikkan peratus LS, menaikkan LS bagi sekolah bagi anak-anak sekolah menengah berapuh 2020. Namun pada tahun ini juga kita telah merangka banyak program walaupun PDPR, walaupun perjalanan pembelajaran kita secara maya, namun kita tak putus asa untuk mencuba dan meneruskan perjuangan kita. Untuk maklumat anak-anak yang saya kasihi, bagi sekolah menengah merapuh, bilangan calon SPM pada tahun ini ialah seramai 78 orang. Sasaran kita sekurang-kurangnya untuk lulus pada tahun ini sebanyak 88%, dan kita telah capai pada tahun lepas 85%. Jadi kita nak tingkatkan sekurang-kurangnya 3%. Dan ETR kita dalam untuk bahasa Melayu 100%, dan sejarah kita ETR kita untuk lulus melebihi 88%. Jadi saya yakin dan percaya dalam ini merupakan salah satu program yang kita akan yang untuk khusus anak-anak yang akan menghadapi SPM pada tahun ini. Dan yang paling kita ini merupakan sebagai satu platform untuk kita merangka dan juga mencetuskan idea motivasi, salah satu motivasi untuk anak-anak meneruskan SPM pada tahun ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada ahli panel pada petang ini, Cik Nur Izzati, Cik Nur Samira, menjadi host kita pada petang ini. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya, Cik Marugan, yang sudi berkongsi ilmu untuk anak-anak SPM pada 2021. Jadi dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan program perkongsian motivasi dan kecemerlangan kerjaya bersama alumni Sekolah Menengah Merapuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Pengetua SMK Merapuh di atas ucapan perasmian itu tadi. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, majlis seterusnya tibalah masa yang kita nanti-nantikan, di mana kita ingin mendengar perkongsian yang akan disampaikan oleh ahli-ahli panel kita pada hari ini. Untuk itu dipersilakan ahli panel pertama, Cik Nur Izzati Abdul Fattah, yang merupakan mahasiswi daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis, Cik Guru Zaidi bin Nordin, Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Rosli bin Awang Besar, Pengetua SMK Merapuh, Semurugan anak lelaki Puan Apan, Pengetua Cemerlang SMK Benter, Yang Berusaha Barisan Guru Penolong Kanan dan guru-guru yang mata pelajaran lah. Yang dihormati Puan Aziati binti Yusof selaku Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Benter, Barisan Guru-Guru SMK Merapuh dan adik-adik dikasihi sekalian. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Izzati binti Abdul Fattah. Saya merupakan seorang pelajar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kos saya ambil ialah ISMP Kesusasteraan Melayu. Okey, berikut merupakan profil saya lah. Nama pena saya boleh dipanggil sebagai Izzati. Sekarang ni saya merupakan seorang pelajar berada di semester 4 telah habis dan saya akan masuk ke semester 5 pada bulan 10 nanti. Berumur 22 tahun lah. Mempunyai 5 adik-beradik dan saya merupakan anak yang ketiga.
ibu saya bernama Rosilah binti Muhammad Zaim dan pekerjaan ibu saya juga ialah kerja kampung ya. Dan tempat tinggal saya ialah di Kampung Kubang Rusa. Okey. Okey, berikut merupakan sekolah lah yang saya bermula daripada tadika sehingga ke universiti lah. Saya bermula daripada tadika Kubang Nusa, kemudian melanjutkan ke SK Teluk Gunung, kemudian saya melanjutkan ke SMK Merapoh dan melanjutkan tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebahasaan Seri Lipis. Kemudian saya berada di Universiti Pendidikan Sultan Idris lah buat masa sekarang. Next. Okey, kemudian ini merupakan jawatan yang saya sandang sejak saya sekolah rendah sehingga saya UPSI lah. Berikut merupakan aktiviti atau jawatan. Okey, yang pertama saya juga pernah memegang jawatan sebagai penolong setiausaha pengakap, permainan bola jaring. Saya juga memegang sebagai naib bendahari pengawas PSS daripada sekolah rendah dan juga bendahari pengawas pusat sumber semasa saya tingkatan lah berada di sekolah menengah. Okey. Berikut merupakan saya senaraikan kelemahan ini merupakan kelemahan semasa saya belajar lah. Okey, kelemahan ni saya senaraikan dia berkait dengan diri saya. Okey. Pada dahulu, kelemahan ini merupakan titik yang menyebabkan saya tidak berjaya. Okey, secara jujurnya saya bukan merupakan seorang pelajar cemerlang lah di sekolah. Okey, kelemahan saya yang pertama ialah malu bertanya. Dari sekolah Merapoh, saya memang malu bertanya sebab saya tiada keyakinan diri lah. Berikut merupakan kelemahan yang paling terbesar yang adalah pada diri saya. Kemudian teknik belajar yang salah. Sebagai contoh saya subjek sejarah. Subjek sejarah memerlukan pemahaman penceritaan peristiwa tapi saya lebih kepada penghafalan dan ini akan memberikan kesan yang buruklah kepada saya punya pencapaian. Okey, seterusnya ialah masa atau mengulang kaji yang tidak tepat. Okey, saya dapat kenal pasti kelemahan saya pada dahulu ialah saya tidak masa mengulang kaji saya tidak tepat. Sebagai contoh, saya tidak boleh mengulang kaji pelajaran pada waktu malam lah. Jadi saya akan mengulang kaji pada waktu petang sebab saya akan menjadi lebih fokus. Okay. Seterusnya ialah tips belajar. Okey, saya senaraikan ni adik-adik boleh aplikasikan di sekolah ya, sama ada adik-adik boleh rajin bertanya jika ada sesuatu soalan yang tidak difaham, boleh terus bertanya kepada cikgu ya. Ini merupakan satu titik yang penting semasa kita belajar. Seterusnya ulang kaji pelajaran walaupun kita telah memahami subjek yang diajari guru ketika berada di dalam kelas, tapi ulang kaji balik pelajaran tu dia dapat memberi kefahaman yang lebih lah kepada diri kita. Okey, yang ketiga pula iaitu kenal pasti waktu belajar dengan tepat. Perkara ini amat penting kerana mempengaruhi kefokusan seseorang. Okey, berikut merupakan tips lah. Okey. Di sini saya tunjuk okey, di sini merupakan rakan-rakan seperjuangan saya lah di SPM. Okey, saya pada ketika ini saya mengambil aliran sains. Okey, tapi pada waktu ini saya subjek sains saya amat rendah jadi saya berasa sangat sedih lah. Tapi saya terus bangkit masuk ke tingkatan 6 lah. Okey. Okey. Okey, berikut merupakan gambar-gambar saya dan kawan-kawan ketika berada di tingkatan 6 Seri Lipis. Pada ketika ini kami telah ditawarkan tiga kos iaitu subjek yang berlainan sama ada geografi, sastra dan juga ekonomi lah. Pada ketika ni saya juga keliru sama ada subjek yang saya ambil itu akan mempengaruhi saya. Jadi saya telah memilih sastra lah.
Walaupun saya berasa takut pada mulanya untuk mengambil subjek inilah sebab saya tiada basic pada awalnya pada di sekolah menengah. Jadi saya terus melangkah untuk mencuba perkara baru. Bagi saya ia itu merupakan cabaran yang pentinglah kepada diri saya. Okey. Ini pula saya bergambar bersama kawan-kawan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, dapat dilihat di sini semua ni merupakan satu kos lah dengan saya. Okey. Okey, berikut merupakan teman-teman seperjuangan saya lah semasa di UPSI. Bagi saya, pemilihan kawan tu amatlah penting kerana mempengaruhi kita semasa belajar lah. Okey, berikut merupakan co-curriculum saya semasa berada di semester 1. Okey, seperti yang kita ketahui, saya juga tidak dapat ke UPSI lah sebab kekangan daripada penularan wabak yang kita hadapi. Jadi inilah sedikit yang dapat saya tunjukkan lah aktiviti co-curriculum yang saya sertai. Okey. Berikut merupakan program yang saya dan kawan-kawan buat di mana program ini dapat memberikan banyaklah pengalaman kepada saya. Saya diberi tanggungjawab untuk menjadi sebagai AJK tempat di mana program ini kita buat untuk penduduk di sekitar UPSI lah. Okey, banyak pengetahuan baru yang saya dapat. Sebagai contohnya, saya menjadi AJK tempat, saya perlu tahu bagaimana caranya penduduk sekitar ingin daripada kampung mereka, bagaimana caranya mereka hendak bergerak ke tempat lah. Jadinya dia perlu memerlukan hubungan dua hala bersama pengawal UPSI dan juga hal lain-lain. Okey, seterusnya pula adalah program. Program ini special bagi kami sebab duit yang kami perolehi daripada program ini telah melaksanakan smart run. Kami menggunakan menjual belilah, kami menjual kerepek kumpulan kami menjual kerepek untuk membuat program di mana dapat memberikan kelebihan dan juga untuk adik-adik lah seperti mengeratkan hubungan silaturahim. Okey. Berikut merupakan projek terbaru saya dan juga rakan-rakan di mana saya telah menghasilkan sajak dan juga sajak ini telah dibukukan oleh doktor saya iaitu Dr. Ghazali Din. Sajak-sajak ini akan memberi pengetahuan dan juga satu ilmu yang barulah kepada saya untuk terus melangkah ke hadapan untuk menjadi seorang yang lebih baik lah. Okey, bagi adik-adik yang ingin memohon sebagai ISMP di UPSI, okey, mungkin adik-adik ada yang tertanya apa itu ISMP. Okey, ISMP ni merupakan ijazah sarjana muda bagi mereka yang berminat untuk masuk ke UPSI. Adik-adik boleh melihat carta yang saya buat ni di mana lepasan STPN, matrikulasi, STAM atau juga diploma boleh memohon melalui UPU lah. Di mana apabila lulusan tu dapat, adik-adik akan dapat ujian saringan maksi. Ujian saringan maksi ni di mana adik perlu menjawablah soalan-soalan daripada pihak UPSI. Apabila telah lulus, maka adik-adik perlu menjalani temuduga. Berdasarkan temuduga yang dapat, adik-adik akan tahulah sama ada permohonan adik-adik lulus atau juga gagal. Okey. Berikut merupakan motivasi yang saya adalah pada diri saya untuk menjadikan penguat dalam hidup saya lah. Okey, berdasarkan motivasi ini saya akan ceritakan sedikit berkaitan dengan SPM dan juga STPM saya. Okey, pada mulanya saya masuki SMK Merapoh bermula daripada tingkatan 1 sehingga daripada tingkatan 5.
Okey, tingkatan 4 saya telah mengambil subjek sains di mana aliran sains lah. Okey, pada ketika itu subjek ini tidak dapat selari dengan keputusan saya lah. Maksudnya saya agak lemah. Jadi bagi saya belajar ni kita perlu banyak buat latihan lah sebab bukan senang untuk kita ingin mengecapi apa yang ingin kita perlulah. Okey, kemudian apabila subjek SPM keluar, saya hanya mendapat 2A sahaja. Jadi subjek sains juga saya rendah. Jadi ini merupakan salah satu titik lah untuk saya terus melangkah dengan masuk STPM tingkatan 6 di SMK Seri Lipis. Okey, apabila saya masuk di STPM, saya juga banyak kelebihan dan juga pengalaman yang baru saya dapat lah. Di mana pada semester pertama saya dianugerahkan pelajar dekan sebab saya dapat 3.5. Pada semester 1 jugalah pengalaman saya di mana saya telah mengharungi beberapa ujian apabila saya dikejarkan ke hospital lah untuk masuk air sebab saya endahkan kesihatan saya. Di situ saya amat penting sedar bahawa menjaga kesihatan ni amat penting. Jadi kita haruslah menjaga kesihatan di samping kita berusaha untuk mencapai kejayaan. Okey, alhamdulillah saya telah mendapat keputusan keseluruhan 3.5 dalam STPN. Kemudian saya telah melanjutkan pelajaran ke UPSI. Okey, semasa saya belajar di UPSI juga, saya telah mendapat dekan setiap semester dan saya akan mengekalkan keputusan ini. Semoga saya terus berusaha menjadi seorang pelajar yang lebih gigih. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cik Nur Izzati Abdul Fattah di atas perkongsian yang sangat memberi inspirasi terutama kepada anak-anak pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. So, hadirin dan hadirat sekalian, majlis kita akan teruskan lagi dengan perkongsian daripada ahli panel yang kedua, iaitu Cik Nur Syamira Alia Abdul Hamid yang merupakan mahasiswi daripada UUM. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Okey, assalamualaikum adik-adik yang saya hormati. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Cikgu Rozaidi bin Nordin, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Rosli bin Awang Besar, Pengetua SMK Merapoh, Semerugan Pengetua Cemerlang SMK Benta, yang berusaha Barisan Penolong Kanan, Guru-Guru Kanan Mata Pelajaran yang dihormati Puan Aziati binti Yusof, Guru Bimbingan Kaunseling SMK Benta, dan juga Cikgu Baizura, Cikgu Kaunseling SMK Merapoh, serta yang paling saya raikan, paling saya nantikan adik-adik saya daripada SMK Merapoh dan juga SMK Benta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada saya Cikgu Mira, itu ada gambar saya. Next slide. Terus. Dah. Atas. Okey, terima kasih Cikgu Edi. Okey, baiklah adik-adik, nama diberi kalau kita tak kenal maka tak cinta. Jadi saya nak perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Syamira Alia binti Abdul Hamid. Saya lahir pada 13 September 1999. Adik-adik kalau saya dah bagi tarikh lahir ni memang dah tahu dah umur saya berapa. Muda lagi. Yang cakap saya tua. Okey, jadi tempat tinggal terkini saya, sebab saya berpindah randah macam nomad. Di Kampung Mentara Baru, Kuala Lipis, Pahang. Tu nombor telefon saya 0142950731. Kalau adik-adik rasa ada masalah belajar, yelah kita di PR kita kan stres kan. Kita tak tahu nak buat apa. Kadang-kadang mak belajar pun, belajar NMAT tak masuk, belajar bahasa Melayu tak masuk. Jadi mungkin adik-adik stres, adik-adik boleh ambil nombor telefon tu, WhatsApp saya. Jadi insyaAllah kita akan jalankan sesi kaunseling. Sebab apa? Sebab saya mengambil ijazah sarjana muda pendidikan bimbingan dan kaunseling kepujian di Institut Utara Malaysia.
Okey, adik-adik, saya memang ambil pendidikan bimbing kaunseling tapi saya juga ambil minor dalam sejarah. Jadi jangan pelik tiba-tiba cikgu ni cakap cikgu kaunseling tapi mengajar sejarah. Ya, memang saya mengajar dua-dua. Sebab kita memang dekat UUM, kita memang kena ambil dua, satu major, satu minor. Bukan major dan kerusi tapi major dan minor. Okey, jadi bilangan adik-beradik, saya anak ketiga daripada 5 orang. So, saya middle child. Okey, siapa yang dengan saya boleh komen dekat YouTube tu tau. Okey, latar belakang pendidikan. Yang ni paling dinanti-nantikan. Tak adalah kita bukan nak berlagak tapi kita nak berkongsi macam mana daripada jatuhnya saya, di mana teruknya saya sampai saya pergi yang kepada seseorang. Nak kata seseorang tu mungkin kita akan lebih berkembang pada satu hari nanti. Doakan saya dan saya juga doakan adik-adik sekalian. Saya walaupun saya lahir tinggal di Kampung Mentara Baru tapi sebenarnya saya baru saja berpindah di sini. Sebab itulah kita tulis perkongsian anak tempatan. Sebab saya bukan alumni Sekolah Merapu. Saya merupakan, daripada saya kecil, saya membesar di Pasir Gudang Johor. Jauh nun di sana, memang jauh. Kalau nak balik kampung tu 7-8 jam lah kalau balik ke sini. Jadi saya daripada Sekolah Merapu tu sekolah rendah saya. SK Kopok. Jangan tanya kenapa nama dia Kopok. Kopok Koleko ke, Kopok Gotel ke, tak. Bukan hot tu. Nama dia memang SK Kopok. Dia adalah salah satu pejuang. So saya memang kampung Kopok. So saya pada darjah 1 sampai darjah 6. Saya sekolah dekat situ dan saya mendapat IPSR 4A1B. Tak bijak pun adik-adik, sama je dengan awak, sama je result dengan awak. Saya tahu SPM tahun ni awak ambil 6 subjek kan? Tapi masa saya ambil 5 subjek je. Tapi saya dapat B dalam bahasa Inggeris. Kemudian saya happy sangat bila masuk sekolah menengah. Kenapa happy? Sebab nama sekolah saya cantik dah. SMK Taman Nusa Damai. Kalau dulu orang SAJ je sekolah Kopok. Tapi bila saya masuk sekolah menengah saya bahagia. Sebab nama sekolah saya dah cantik. SMK Taman Nusa Damai. So daripada saya Form 1 sampailah saya ke Form 5. Saya sekolah kat situ dan PT3 saya pun dapat 4A. Tak tahulah kenapa daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah saya dapat 4A je. Bila entah, macam tu lah mungkin. Kita stres kan, sama lah dengan adik-adik. Mungkin asyik tak lulus JBM, macam mana? Nanti kita share tips kejap lagi. Okay, so masa SPM saya dapat 4A, 4B, 1C. Saya dapat aliran sains. Kenapa dapat aliran sains? Awak kena peluk cium pengetua awak sebab buka banyak sangat jurusan dekat kelas. Sebab masa sekolah saya dulu, saya buka 2 je aliran. Satu aliran, 5, kira ada 7 aliran. 7 aliran pula. 7 kelas, 5 kelas tu aliran sains. 2 tu aliran sains sosial. Siapa yang nak pergi sains sosial, dia kena pergi menghadap pengetua. Saya ni penakut. Jadi dapat tu menghadap je lah. Dapat kelas sains pun hadap lah. Fizik ke, admat pun kental pun hadap je lah. Jadi pada situ tak apalah kita sebab kita tahu kan kelemahan kita, jadi kita struggle lah juga dan struggle fail admit pun still lah bolehlah dapat C, Alhamdulillah. Kemudian saya nak cerita sikit. Sepanjang saya dekat SMK Taman Nusa Damai, apa yang saya terlibat? Saya bukan orang yang bijak dalam akademik. Saya suka sangat dalam pengurusan. So saya banyak sangat masuk program, saya adalah komander kawat kaki dan saya terlibat daripada saya merupakan ketua PRS, ketua pembimbing rakan sebaya. Disebabkan saya banyak memegang jawatan, saya dinobatkan tokoh Maulidur Rasul pada tahun 2014. Dan saya dinobatkan tokoh pelajar sasiah terbaik. Sasiah terbaik pada 2017. Masa saya Form 5 dapat anugerah tu, nak kelakar sebab tak tahulah, lompat je asrama tu. Lompat je pagar asrama tapi dapat tokoh tu. So kita gelak sendiri je lah. Okey, tapi tak kantoi lah. Okey, jadi adik-adik jangan kantoi baru dapat sasiah terbaik. Tak ada lagu beraja. Okey. So, bila kita masuk, kemudian habislah masuk ke Kolej Matrikulasi Johor. Kenapa pilih matrik? Orang kata matrik susah. Bila kita dengar orang kata, bila asyik dengar je orang kata, tu yang payah. Tu yang kita asyik gagal je dalam perjalanan kita. Tak payah dengar, dah dapat tu pergi je lah. Kalau kita dah dapat tu, kita ambil, grab the chance untuk buat yang terbaik. Buat yang terbaik. So saya buat berdua, iaitu Diploma Sains Matematik dekat UiTM dan juga Kolej Matrikulasi Johor. Tapi kenapa saya pilih matrik? Sebab satu fast track. Sebab saya ni jenis orang yang tak ada sabar. Kalau kita pergi matrik setahun je, diploma 3 tahun. Tu yang saya pergi ke matrik. SPM, kenapa tak pilih SPM? Sebab SPM, sekolah STPM dengan sekolah rumah saya jauh sangat. Jadi saya pilih matrik sebab saya dapat allowance, saya duduk asrama.
And then kita dapat vibe baru je. Kita pergi matrik kan. So kita dapat kenal cikgu-cikgu yang baru, lecturer-lecturer, vibe matrik ni lain, sangat happy. So adik-adik yang dapat peluang untuk pergi ke matrikulasi, pergi. Jangan cakap susah lah, orang kata susah, aku benci betul ayat tu. Dah dapat tu pergi je lah. Okay, jangan sebabkan kita dengar cakap orang, kita lepaskan peluang yang ada. Okey, masa sekolah menengah saya ambil sains. Bila saya masuk matrik, saya sedar diri. Saya dapat modul sains mula-mula, dapat modul 1. Tapi sebab sedar diri, sains tak boleh nak bawa, so saya tukar account. So daripada sains tadi, aliran sains tukar pergi account. So dah tukar bidang kan, tiba-tiba belajar ekonomi, belajar berniaga pula kan. Tapi tak apalah, kita adapt, kita buat benda baru. And then saya rasa macam tak kena lagi lah dengan jiwa saya account ni. So saya pilihlah pula kepada sastra. So bila masuk dekat, bila saya mohon UUM, Universiti Utara Malaysia, saya ambil kaunseling dalam pendidikan, barulah saya dapat feels, barulah saya dapat rentak pembelajaran saya. And then saya dapatlah GPA now 3.82. Now, okay, saya dean untuk setiap SEM sampai 6 SEM berturut-turut untuk setakat ni, alhamdulillah. Dan macam apa yang saya nak cakap dekat sini, latar belakang pendidikan. First, jangan pernah dengar kata orang. Orang selalu cakap susah lah. Memanglah susah. Tak ada ni belajar senang. Tak ada, awak cakap dengan saya belajar apa kulinari, masak-masak pun susah tau. Sumpah. Jadi bila terdengar sangat orang tu yang jadi payah. Okey, boleh tak kita pergi ke slide seterusnya, Cikgu Edi? Slide. Okey, ni yang saya nak tekankan sikit. Tadi asyik cakap pasal saya. Ni saya nak cakap pasal korang pula. Pasal adik-adik pula. Pasal adik-adik perempuan yang perlukan semangat, yang perlukan spirit. Apa yang kena buat bila pembelajaran PDPR? Pisang kan, duduk PDPR ni, kena ada laptop, kena buat belajar pun sendiri-sendiri, kena tengok YouTube. So, susahlah cikgu. Kalau dulu cikgu boleh ligan, cikgu boleh ligan pergi kelas, pada pagi tu dah kelas, petang kelas lagi, malam kelas lagi, nak muntah. Kalau tengok soalan admit ke, soalan Melayu tu, Allah nak muntah dah rasa. Tapi seronoklah sebab apa, cikgu terlalu sayang, cikgu bagi makan semua tu kan. Tapi bila belajar PDPR semua atas awak. Awak nak belajar, awak masuk kelas. Awak kalau awak rasa nak dengar, masuk je Google Meet tapi awak tidur, tu pun atas awak. Tak ada pun cikgu pergi tarik telinga awak kat rumah, tak ada. Jadi macam mana kita nak belajar PDPR dengan cara yang seronok sangat? Macam mana kita tak terpaksa? First of all, untuk adik-adik yang SPM, saya nak cakap, jagalah result SPM awak. Sebab walaupun awak dapat degree, bila awak dah habis kerja, awak dah minta kerja, apa result yang pertama orang minta? SPM, dek? Pergi je dekat meja interview, terus orang tanya, awak ada slip SPM? Tak ada, dia halau balik. Okay, kalau saya nak pergi minta IVSPP, kalau tak ada sijil SPM, dia halau balik. Tertinggal je, ada tapi tertinggal. Dia halau balik. Betapa pentingnya SPM walaupun saya ada degree. Contoh yang saya cakap, tu jadi saya cakap adik-adik, awak chance ada sekarang, tolonglah buat yang betul. Jadi yang pertama adalah matlamat diri. Matlamat diri ni macam mana cikgu? Saya kan, saya rasa saya dapat 10A tapi Miss Melayu tak pernah lulus, sejarah tak pernah lulus. Matlamat diri adalah based on you. Jangan tengok orang. Ya cikgu, nak dapat 10A bukannya senang. Macam tu. Sebab awak terlalu mendengar kata orang. Matlamat diri. Kalau awak rasa diri awak tak boleh untuk dapat 10A, target apa yang awak boleh dulu. Mungkin. So matlamat diri, contohnya awak tulis nama awak. Contoh nama saya Nur Syamira Alia, dapat 10A SPM, tampal dekat dinding. Tips ni saya buat dekat you. Apa yang saya buat dekat whiteboard saya tulis Nur Syamira Alia 4 flat. So sekurangnya kalau saya dapat 3.9, 3.8, so saya tak kecewa sangat, sikit lagi saya nak capai matlamat diri. Sebab apa? Bila kita masuk bilik, bila kita buka mata, kita terus sebut, hari-hari sebut. Bila hari-hari sebut, hari-hari menjadi doa. So awak jelas matlamat diri apa yang awak nak. Second, disiplin diri. Kalau matlamat dah ada, disiplin tak ada, tak payahlah dek. Susah nak cakap. Kalau disiplin, awak kena macam mana disiplin? Buat. Kalau kerja sekolah yang diberi, buat. Apa yang cikgu suruh masuk, masuk. Okay, janganlah masuk Google Meet tapi tidur. Okay, saya faham mungkin kadang-kadang penat. Buat sekali-sekala tu mungkin diizinkan lah. Tapi kalau hari-hari tu apa, tabiat nama dia. Jadi disiplin diri awak kena jaga sangat. Yang ketiga adalah persediaan awal.
Okey, mungkin sebelum contohnya Cikgu Anizul nak mengajar ni karangan. Jadi cikgu dah suruh buat pendahuluan. Tolonglah buat pendahuluan. Ni Cikgu Anizul baru nak mengajar pendahuluan, awak pun baru nak sibuk menulis, mana nak mendengar, mana nak buat. Sekurangnya kalau awak dah buat, awak tahu dah apa yang silap awak. Okey, persediaan awal ni sebenarnya PDPR ni juga, awak boleh tengok contohnya, awak dah tahu kelas awak pukul 8, pergilah mandi pukul 7.30, pergi bersolat pukul 6.30, kira pukul 6 tu dah solat, dah ngaji. Awak dah prepare dah diri awak. Ni pukul 8, pukul 7.59 baru buka mata. Susah lah kan. So, tu yang tak masuk tu. Sebab apa duk mamai-mamai lagi. Cikgu Anizul ni bersemangat dekat Jimit. Tapi tak ada siapa pun dengar. Sedih lah. Kita sebagai cikgu sedih. Awak yang pelajar lagi sedih. Sebab tu adalah atas diri awak. Kalau awak sendiri tak sayang diri awak, tu yang payah. Okay? Seterusnya, yakin dan konsisten. Ni saya banyak kali ulang. Jangan pernah bandingkan diri awak dengan diri orang lain. Mungkin orang lain dapat 10E itu adalah kejayaan dia. Tapi awak lulus SPM, BM dan sejarah itu ada kejayaan awak. Tetap bersyukur je lah. Okay? Tawakal. Itu adalah yang terakhir. Yakin dan konsisten. Konsisten buat apa yang awak nak buat. Okey, jadi sekurang-kurangnya bila awak dah berjaya, tak apalah. Kiranya contohnya awak dah tak tidur daripada pukul contohnya masa Jimmy tak tidur, buat latihan tak buat. Tapi still lagi tak lulus ambil sejarah. Itu mungkin tak apalah. Tapi sebenarnya Allah tu adil. Dia akan bagi apa yang awak buat. Jangan pernah salahkan takdir kalau awak sendiri yang malas berusaha. Okey, ingat adik-adik. Seterusnya kita pergi kepada next slide. Okey, tadi kita cerita pasal SPM. Alah, akak sentap lah cerita pasal SPM. Sang-sang masuk kalbu. So, saya nak cerita pula pasal APT. Kenapa kena belajar betul-betul masa SPM and then masuk APT? SPT ni seronok sangat. Adalah zaman yang paling seronok. Kalau awak tanya cikgu-cikgu awak, kalau awak tanya kakak abang awak, APT seronok tak? Seronok. Serius seronok. Sebab apa? Persekitaran pelajaran yang menarik. Okey, dekat contohlah kat UUM kat sekolah kat U saya ada swimming pool, ada gym, ada padang sampai 567. Jadi ada go-kart, ada kuda, ada pusat budaya, persekitaran pelajar kita main. Kalau kita stres pergi belajar, so kita boleh pergi bersukan. Petang-petang dah boleh pergi bersukan. Apa sukan yang tak ada? Golf ada dekat UUM. Apa lagi? Go-kart ada. Saya nak kayak. Kayak ada. Ada juga dekat UUM. Apa yang tak ada? Serius, semua ada. Saya tak cakap UUM je, tapi universiti lain pun banyak. Pembelajaran dia lengkap. Kita belajar mungkinlah agak cikgu tak adalah suap-suap macam sekolah. Tapi kita sebab ada kawan-kawan, semua bergantung atas kawan. Tapi yang penting jaga pandai pilih kawan lah. Jadi pembelajaran kita lebih menarik. That's why walaupun awak biasanya tak memberansangkan masa sekolah, tapi bila awak masuk IPT, awak akan jadi lonjak, jadi dean student, jadi MPP, jadi hebat. Sebab apa saya cakap, persekitaran pembelajaran kita berbeza. Ramai sangat. Macam tu, pengalaman saya dulu kan, dia ni adalah selalu lompat pagar sekolah. Selalulah kalau naik pentas sebab kena rotan dia lah. Tapi sekarang jadi MPP. Ramai sangat. Jadi adik-adik yang teruk-teruk jangan pernah rasa diri teruk sebab awak adalah orang yang boleh terpilih masuk APT. Yang kedua, program mobility. Bukan mobility Indon. Kalau mobil dekat Indonesia itu kita panggil kereta. Tapi mobility ni, okey, mungkinlah saya adalah salah seorang pelajar yang sedih sebab yalah result saya biasa-biasa je. So saya tak boleh pergi overseas. Sedih lah kan? Tapi sebenarnya apa yang awak tak tahu? Bila awak masuk U, kita ada program mobility tau. Program mobility contohnya saya 8 semester. Satu semester biasanya kita akan pergi kepada semester 5 ataupun semester 4. Awak berpeluang untuk pergi kepada negara yang mana awak boleh pergi. Contohnya dekat UUM kan ada law, ada account, ada pendidikan kan. Contohnya kalau macam saya pendidikan, biasa kita akan hantar program mobility ke Jakarta, Indonesia. So selama semester. Dapat sponsor RM500 untuk RM500 and then dia bayar semua. UUM bayar and then kiranya apa yang saya nak cakap, walaupun awak belajar dekat universiti tempatan, tapi sebenarnya awak banyak sangat peluang untuk pergi ke luar negara. Banyak sangat peluang untuk awak tukar idea awak, untuk awak tahu idea awak. Jadi cikgu, kalau awak cakap alah Kak Mira, Cikgu Mira, biasanya saya masuk universiti biasa je. Saya masuk UM je. Ni nak kena lempang ni.
Awak tahu tak program mobility tu sebenarnya banyak. Kalau kat universiti tempatan ni sebenarnya hebat. Kalau tengok dekat laman web universiti tempatan dekat Malaysia ni sebenarnya hebat setanding dengan negara-negara luar. Kalau awak rasa nak sangat pergi negara luar, awak bolehlah join program mobility ni. Tu yang menarik kat IPT. Seronok kan? Sudah masuk dah pergi overseas. Ketiga, kelab persatuan yang menarik. Okey, apa yang saya nak cakap dekat sini? Kalau dulu, kalau kat sekolah, contohnya awak minat nak naik kuda, tapi kat sekolah tak ada kuda. Biasanya kuda-kuda kan kawan awak je. Tapi kalau dekat universiti, memang sangat peluang. Kalau contoh awak suka menyanyi, ada peluang kita pergi pusat budaya. Kalau awak rasa nak menari, ada pergi peluang ke pusat budaya. Kalau rasa awak nak naik kuda, kita pergi ke kelab Equine. Kalau rasa kita ni kita nak pergi hiking, ada kita pergi kelab Limba. So banyak sangat kelab-kelab yang menarik, yang awak boleh timba pengalaman, yang boleh join program. Kalau dulu penakut sangat, kalau cikgu panggil, kalau masa sekolah rasa nak nyorok bawah meja. Cepat-cepat nyorok bawah meja. Sebab apa cikgu panggil suruh jawab soalan je. Tapi bila awak masuk IPT, awak akan rasa satu keberanian yang luar biasa. Sebab apa? Sebab kita belajar soft skill yang banyak sangat dekat kelab. Okay, saya tunjuk contoh. Ni adalah yang saya masuk. Next. Program di UUM. Okey, yang ni dululah. Okey, program UUM. Okey, program UUM. Ni adalah kalau macam saya, misi saya bila saya masuk universiti, saya nak pergi berjalan. Tak kisahlah macam mana pun, saya nak berjalan. Itu niat utama. Nampak tak? Niat awal-awal dah tak elok lah kan? Elok je sebenarnya. Okey, jadi saya join satu program iaitu kita panggil Kelab Inovasi Mahasiswa. Ni kat UUM je, jangan cari kat U lain. Okay, saya masuk kepada universiti dan satu-satu sebab saya tak pro English, jadi saya masuk kelab yang boleh enhance my English. Maksudnya tingkatkan saya punya, walaupun sekarang masih teruk tapi kiranya okey lah. So saya masuk program-program ASEAN. Macam contoh kat sini adalah ASEAN University Youth Summit 2019 dan dia mendapat liputan RTM. Dan liputan harian Metro, program ni. Mungkin awak tak perasan sebab bukan program awak. Okay, and then yang ke atas tu saya terlibat dengan si ASEAN Teacher. Ni semua daripada dekan-dekan daripada ASEAN datang ke UUM and then kita handle. Apa yang seronok saya cakap? Bila kita handle program, kita sponsor. Contohnya hotel kita sponsor. Tak kena bayar, you yang bayar. Makan sedap dekat hotel. Apa yang lagi best, awak dapat allowance. Contoh kan, saya handle untuk program si ASEAN, SIMIO, kita panggil SIMIO lah. Kiranya cikgu-cikgu dekan-dekan pendidikan daripada universiti luar, daripada Jakarta, daripada Vietnam, daripada China, daripada banyaklah saya nak senaraikan negara ASEAN, nanti awak tengok. Jadi awak dapat allowance 3 hari 100. Seronok lah kan. Kita kat you sengkit. Kat student ni memang sengkit. Jadi dapat allowance dah gembira. Dah lah gembira. Masih dapat duduk hotel, dapat makan sedap. Jadi itu je lah peluang untuk kita duduk sedap. Okay, next. Okay, next adalah saya ambil program besar je sebab saya tak naklah cerita semua program saya. Okey, ini adalah salah satu program yang terbesar saya juga sebab saya menjadi timbalan pengarah untuk program ni di mana saya terlibat dengan UUM VNU Joint Seminar ASEAN. Dia bertempat di Ho Chi Minh, Vietnam. Ya, saya fly ke Vietnam dan saya adalah salah seorang presenter untuk di sana. Presenter, nampak tak gambar saya tu? Tu adalah saya di UEF, University, saya tak ingatlah nama dia. UEF, tapi yang pasti dekat Ho Chi Minh, Vietnam. And then lepas kita pergi UEF, kita pergi VNU, Vietnam National University. Nampak tak? Bila awak join satu kelab yang sangat aktif dekat universiti tersebut, awak secara tak langsung macam menyelam sambil minum air. Flight kena bayar tak Cikgu Mira? Tak, dia sponsor. Makanan, ya, dia sponsor. Semua sponsor. Berapa hari? 5 hari 4 malam saya pergi ke Vietnam. Apa yang kita buat? Apa yang kita bawa diri, bawa baju and then bawa duit shopping. So lepas program saya pun shopping. Macam itulah kita dapat pergi kat mana-mana tempat. Nampak tak? Walaupun saya tak dapat belajar overseas, tapi Allah bagi satu nikmat ataupun satu rezeki kepada saya untuk join satu kelab yang boleh bawa kembang diri saya. Secara tak langsung saya dapat jalan. Saya dapat pergi Vietnam. Walaupun Vietnam je. Tapi sekiranya aku boleh bawa pergi jalan, tak payah keluar duit. Macam tu. Faham tak?
kita kena jadi hebat walaupun kita kena cari peluang tu. Jangan pernah dengar kata orang. Tu je yang penting. So saya adalah salah seorang presenter walaupun kita English kita tergagap-gagap tapi diorang sangat support. Maksudnya tak apa Syamira go. So masa kita lagi lah kita tengah presenter tu, lagilah kita bersemangat kan nak cakap. Okay. Next program saya, ni adalah program kedua terbesar saya iaitu UUM ASEAN University Leadership. Sebab saya banyak ni pun adalah program ASEAN, maksudnya melibatkan tiga universiti di Thailand. Ya, saya pergi ke Thailand, lepas balik Vietnam saya pergi ke Thailand. Yang ni betul-betul sebelum COVID. Sebelum COVID saya pergi ke Thailand and then masa ni kita orang pakai mask dah. Masa tu bulan 2 UUM ASEAN. Yang ini kalau yang tadi program tadi saya jadi timbalan pengarah, untuk program ni saya jadi pengarah. Oh pening kepala, sumpah. Okay, tapi untuk program ni saya jadi pengarah untuk program ASEAN University Leadership. Sebab kita ada forum, kita ada sukarelawan di mana kita pergi ke kampung-kampung dekat Hat Nyai. Kita pergi ke Hat Nyai and then kita beri bantuan dekat sana bersama-sama pelajar tahfiz. Kita dapat tengoklah pembelajaran diorang di sana. And then lepas balik pada volunteerism, kita pergi ke forum dekat dekat Taksin University. Taksin University. Kemudian kita pergi ke Trang untuk program yang seterusnya, itu Suan Dusit University. So ada tiga lah, Hat Nyai and then pergi ke Trang, pergi ke Suan Dusit and then kita pergi Taksin. Tiga universiti bergabung bersama UUM dan dua program yang terbesar ni telah mendapat program terbaik dalam Kementerian Pendidikan Tinggi insya-Allah. Dan kami juga adalah program yang dinobatkan kelab yang terbaik di Universiti Utara Malaysia pada tahun 2019. Sebenarnya kami ada banyak lagi program-program yang lain dalam perancangan. Sepatutnya kami akan ke Korea tapi disebabkan peluang kita ialah sekarang COVID, jadi kami batalkan banyak sangat program. Jadi begitulah adik-adik, apa yang saya cakap dekat sini, walaupun awak dulu nampak tak, saya tak berjaya pun dulu, saya tak pandai pun dulu, saya tak hebat pun macam orang lain. Saya dapat 4A je SPM. Tapi bila kita masuk universiti, kita masuk dekat tu, sebenarnya awak dapat develop diri awak jadi seorang yang hebat. Orang tengok macam wow hebatnya, tapi sebenarnya tak pun, kita jatuh daripada bawah. Kenapa saya berani, maksudnya bila saya masuk universiti? Sebab saya ada satu peristiwa yang hitam di mana pada tahun 2019 mak saya disahkan untuk kena brain aneurysm, ada tumor otak. So lepas itu kan hari-hari saya pergi kelas, saya balik nangis. Pergi kelas, balik nangis. Sebab kita duduk kat Kedah, mak saya duduk kat Johor. Jadi masa tu kita risaukan mak saya lagi. Tapi kita kita nak belajar. Apa yang saya buat, saya tekad dalam diri saya, bulatkan hati. Ini adalah hadiah yang sekurangnya kalau mak saya pergi, mak saya bangga. Walaupun mak saya dekat liang lahat pun mak saya bangga. Macam tu. Itu adalah sebab saya nak juga push diri saya dekat universiti. Masa sekolah main-main sebab kita dalam comfort zone. Kenapa kita main-main? Sebab kita terlalu duduk dalam comfort zone. Kita selesa dengan apa yang kita ada. Tak apa, lepas SPM kahwin. Nanti kau kena cerai baru kau ingat. Jadi awak baik belajar SPM betul-betul. Sebab bila masuk universiti kita dah tak berada di satu keadaan yang selesa. Bila saya masuk universiti, lepas mak saya baik saja setahun, tiba-tiba ayah saya pula kena stroke separuh badan. Ayah saya tak boleh bangun. Tapi muncullah masa tu dah start COVID kan. Jadi saya boleh jaga sampai dia boleh berjalan sekarang. So apa yang saya cakap, kita sekarang, awak adik-adik yang masih tak sedar diri lagi sebab awak berada dalam comfort zone. Cuba awak bayangkan satu hari nanti awak ada sesuatu yang terjadi. Adakah SPM ini awak tak dapat hadiahkan? Apa yang sedih tak mak ayah awak bila awak tak dapat hadiahkan sesuatu dekat diri awak? Kita tak ada duit tau. Kita ni semua orang susah. Tak ada anak datuk. Saya tahu SMK Benta ke SMK Merapu tak ada seorang pun anak datuk. Saya tahu benda tu. Kalau anak datuk pun sebab datuk dah tua, bukan datuk kaya. Okey? Jadi bila awak tak ada duit, apa yang awak boleh buat? Kita 17 tahun nak bagi apa dekat Maya? Satu je, kejayaan. Kejayaan dalam SPM. Hadiahkanlah adik-adik. Kalau awak rasa diri awak itu bermakna untuk anak mereka, kalau awak rasa diri awak tu
nak kenang jasa mereka, satu je cara. Buatkan mereka gembira dengan kejayaan SPM kalian. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada Cik Nur Syamira, Alia Abdul Hamid di atas perkongsian itu tadi. Semangat sungguh saya mendengarnya. Kan Cik Mira kita dalam memberi perkongsian. Rasa macam nak jadi anak didik Cik Mira lah pula rasanya. Okey, dengan ini perkongsian kita ataupun program kita pada hari ini telah pun sampai ke penghujungnya. Alhamdulillah. Jadi di kesempatan ini ingin diucapkan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu unit bimbingan dan kaunseling SMK Merapoh dengan kerjasama unit bimbingan dan kaunseling SMK Benter. Terima kasih juga diucapkan kepada semua yang join Google Meet dan juga yang terutamalah kepada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Diharapkan dengan perkongsian ini dapat menyuntik semangat kepada anak-anak yang bakal menduduki SPM pada tahun ini. So mohon maaf daripada saya jika ada sebarang kekurangan di sepanjang program ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu semuanya datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Untuk itu kita tutuplah program kita pada hari ini dengan surah Al-As dan tasbih kifarah.